Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Nazri. Nombor mintik saya I21105161 dari kelas pemikiran kritis dan kreatif dari grup 8. Hari ini saya ingin membuat satu video mengenai buku Wacana Pemikiran Islam. Sedikit latar belakang buku ini. Buku ini dicetak oleh perusahaan tukang buku KM dan diterbitkan oleh toko buku Azbakiyah Enterprise. Buku ini merupakan buku cetakan yang pertama. Tajuk yang saya pilih pada tugasan akhir ini adalah Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Sedikit pengenalan tentang latar belakang diri beliau. Beliau dilahirkan di Al-Masfalah, berhampiran Kota Mekah pada 1 November 1893. Beliau dilahirkan di Mekah kerana kedua ibu bapanya berhijrah ke Mekah selepas berkahwin pada tahun 1890. Seterusnya beliau membesar dan mendapat pendidikan awal di bumi Hijaz, yakni Mekah dan Madinah. Ketika beliau berumur 20 tahun, iaitu pada 1913, beliau dan keluarga kembali ke Tanah Melayu dan menetap di kampung sebelah ibunya di Lubuk Merbau, Kuala Kangsar, Perak. Dan daripada nama kampungnya lah terciptalah satu nama, iaitu gelaran Al-Marbawi di hujung namanya. Keinginan untuk terus beliau mendalami ilmu pengetahuan telah mendorong Idris Al-Marbawi ini untuk melanjutkan pelajarannya ke Mesir pada tahun 1924. Dan pada ketika itu beliau baru berumur 30 tahun dan beliau berpeluang melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar. Syekh Idris Al-Marbawi tidak hanya mempelajari ilmu agama, malah juga ilmu politik, disebabkan oleh wujudnya pusat gerakan Islah yang terkenal di Mesir pada waktu itu. Apatah lagi ketika itu berlaku dua peristiwa besar yang secara langsung mengaitkan negara Mesir khususnya dan umat Islam amnya, iaitu runtuhnya pemerintahan Khilafah Islam Osmaniyah Turki di tangan Kamal Atatürk dan peperangan yang berlangsung di Hijaz antara Ibn Saud dan Sharif Hussein. Daripada peristiwa itu, ulama-ulama di Al-Azhar telah menganjurkan persidangan antarabangsa khalifah yang menjemput wakil-wakil umat Islam seluruh dunia termasuklah dari Tanah Melayu. Menyaksikan peristiwa besar di Mesir itu, pengalaman luas yang dilalui ketika beliau di Mekah dan Tanah Melayu telah menyemarakkan kesedaran kemerdekaan daripada cekaman penjajah serta pentingnya anak bangsa dipupuk semangat rajin dan cinta ke ilmu. Bagi menyebarkan kesedaran dan kefahaman keagamaan yang sebenar, Syekh Idris Al-Marbawi telah melibatkan diri secara aktif dalam dunia penulisan. Keaktifan dan bakat dalam penulisan begitu terselah pada diri beliau apabila beliau bersama beberapa orang rakan pelajar Melayu telah menerbitkan majalah Seruan Azhar, keluaran pertama pada 1 Oktober 1925. Di samping itu, Syekh Al-Marbawi dikesan memiliki kelebihan yang ketara kerana penguasaan yang begitu menyeluruh dalam ilmu-ilmu tradisi Islam seperti ilmu tafsir, hadis, fiqh dan penguasaan yang mendalam dalam bahasa Arab serta ilmu-ilmu alat di dalam bahasa ini. Oleh itu, tidak hairanlah selain menghasilkan kamus, beliau juga turut menyumbang kepada pembikinan karya dalam bidang ensiklopedia dalam bahasa Melayu seperti kitab Jami' al-Ulum, Mu'jam al-Kainat dan kitab Perbendaharaan Ilmu Qurun. Syekh Al-Marbawi juga telah turut menterjemah dan menghasilkan karya dalam ilmu hadis seperti terjemahan kitab Bulughul Al-Maram dan menulis kitab hidangan guru Sahih Bukhari dan Muslim. Sementara dalam bidang
tafsir, Syekh Al-Marbawi telah menghasilkan beberapa karya seperti tafsir Quran Marbawi, Juzuk Alif Lam Mim, tafsir Yasin, tafsir Quranul Nakin dan sebagainya. Menurut penuntut Malaysia yang sempat hidup pada sezaman dengan beliau, beliau hanya menyewa kediaman di tingkat 4 sebuah apartmen yang cukup sederhana yang terletak berhampiran Masjid Azhar. Syekh Al-Marbawi juga sangat mementingkan kesihatan dan tidak merokok. Beliau sering dilihat mengenakan jubah Azhari serta berserban ketika keluar di rumah dan dikatakan tidak gemar bergambar. Syekh Idris Al-Marbawi telah meninggal dunia pada 14 Rabiul Awal 1410 Hijrah pada beliau berusia 96 tahun dan disemadikan di Kampung Lubuk Merbau di Kuala Kangsar, Perak. Jasa yang ditaburkan semoga diganjarkan, diredakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buku Wacana Pemikiran Islam ini merupakan himpunan karya penulis yang pernah diterbitkan dalam majalah Dewan Tamadun Islam, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka dengan pengolahan dan penyesuaian. Buku ini juga mengajak kita mendalami ataupun menekuni wacana dan perbahasan dalam pelbagai aspek pemikiran Islam. Contohnya seperti ilmu pengetahuan, fiqh, falsafah Islam, kalam, ideologi, Al-Quran, hadis dan sebagainya. Buku ini juga turut memperbahaskan beberapa tokoh pemikir yang menatang gagasan pemikiran Islam yang sudah pasti menjadi penyumbang kepada kekayaan wacana ini. Buku ini sangat sesuai kepada semua lapisan masyarakat, tidak kira tua ataupun muda, bangsa ataupun warna kulit. Kerana apa? Kerana buku ini sangat khusus bagi mereka yang sangat meminati wacana pemikiran Islam. Sekian daripada saya, Muhammad bin Nazri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.